Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang maksud kata jamak. Kata jamak ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan mengulangi kata tersebut secara keseluruhan atau bahagian-bahagian yang tertentu sahaja. Selain itu juga, jamak merujuk kepada bentuk kata jamak iaitu dalam bahasa Arab. Apabila suatu kata dijadikan jamak, ia biasanya mengalami perubahan bentuk untuk menunjukkan suatu kuantiti. Iaitu contohnya kitab iaitu bermaksud buku dan juga kutub iaitu buku-buku. Di dalam bahasa Malaysia, sering terdapat kesalahan penggunaan kata dalam istilah pengertian jamak. Macam contoh, mereka yang berkenaan sudah pun dijemput. Okey, huraian kata mereka seringkali membawa maksud jamak. Oleh itu, kata-kata tersebut, kata-kata mereka tu tidak perlu diulang untuk menunjukkan jamak. Jadi, pembetulan untuk mereka-mereka yang berkenaan sudah pun dijemput adalah mereka yang berkenaan sudah pun dijemput. Okey, seterusnya kesalahan penggunaan kata yang sudah menunjukkan maksud jamak juga dapat dikaitkan dengan penggunaan kata bilangan. Sebagai contoh, dua buah buku-buku. Okey, kata bilangan dua sudah menerangkan maksud. Jadi, oleh kerana itu, perkataan buku tidak perlu diulangi lagi untuk memberikan pengertian jamak. Jadi, pembetulan untuk dua buah buku-buku ialah dua buah buku. Seterusnya, penggunaan kata ganti diri. Kata ganti diri terbahagi kepada dua, iaitu kata ganti diri tanya dan kata ganti diri orang. Kata ganti diri tanya merujuk kepada benda atau orang. Dalam bentuk tanya, terdapat tiga kata ganti diri, iaitu apa yang merujuk kepada benda atau perkara, mana yang merujuk kepada benda atau orang, dan siapa yang merujuk kepada orang. Seterusnya, kata ganti diri orang. Kata ganti diri orang ini mengandungi tiga jenis, iaitu kata ganti diri orang pertama, kata ganti diri orang kedua, dan kata ganti diri orang ketiga. Kata ganti nama diri orang pertama seperti saya, aku, beta, atik, kami, dan kita. Kata ganti nama diri kedua seperti anda, saudara, engkau, awak, dan kamu. Manakala kata ganti nama diri orang ketiga seperti ia, dia, beliau, mereka, dan nya. Kebanyakan kesalahan yang biasa berlaku dalam susunan ayat ialah penggunaan perkataan ia. Antara berikut merupakan kesalahan yang ditemui daripada akhbar atas talian. Yang pertama, iaitu akhbar ini ditemui bersama sebilah keris pusaka dalam keadaan baik. Selepas meneliti, saya dapati ia adalah akhbar lama yang menyiarkan mengenai kemerdekaan negara, iaitu sehari selepas negara mencapai kemerdekaan, katanya bapa kepada 8 anak itu. Manakala penggunaannya yang betul ialah akhbar ini ditemui bersama sebilah keris pusaka dalam keadaan baik. Selepas meneliti, saya dapati akhbar ini adalah akhbar lama yang menyiarkan mengenai kemerdekaan negara, iaitu sehari selepas negara mencapai kemerdekaan, katanya bapa kepada 8 anak itu. Seterusnya, contoh yang kedua ialah katanya pernah seorang lelaki datang melihat naskah terbabit dan mengatakan ia adalah palsu. Tetapi yang peliknya, dia menawarkan pula sebanyak RM20,000 Malaysia untuk membelinya. Manakala penggunaannya yang betul ialah katanya pernah seorang lelaki datang melihat naskah terbabit dan mengatakan naskah tersebut adalah palsu. Tetapi yang peliknya, dia menawarkan pula sebanyak RM20,000 Malaysia untuk membelinya. Dalam ayat tersebut, kata ganti nama ia yang digunakan itu bukanlah digunakan untuk menggantikan nama diri ketiga untuk manusia. Kata ganti nama diri ketiga, ia hanya digunakan untuk manusia. Kata ia adalah sama dengan dia dari segi maksud atau maknanya. Oleh itu, kata ganti nama diri ia sepatutnya tidak digunakan untuk menggantikan nama untuk bukan manusia dan digantikan dengan kata lain yang lebih bersesuaian. Seterusnya ialah kata sendi nama. Kata sendi nama bermaksud kata sendi yang hadir di hadapan frasa nama dan membawa kepada maksud tertentu. Contoh kata sendi nama seperti berikut: dari, daripada, di, pada, ke, kepada.
Baik, di sini kita akan lihat perbezaan dari dan juga daripada. Jadi untuk dari, kita guna untuk arah, tempat dan masa. Tapi untuk daripada, kita guna untuk membezakan sesuatu dengan sesuatu, menunjukkan arah tetapi daripada manusia, menunjukkan pengasingan, menunjukkan asal sesuatu benda dan menunjukkan perbandingan sifat. Jadi baik, kita lihat kesalahan penggunaan kata sendi yang menggunakan dari ataupun daripada. Jadi kita lihat ayat tersebut, pasukan dari agensi Jabatan Kerja Raya. Jadi kita lihat agensi Jabatan Kerja Raya tidak merujuk kepada arah, tempat dan masa. Jadi kita kena menggunakan kata sendi daripada yang menunjukkan daripada satu badan organisasi. Kini kita lihat pula perbezaan antara di dan juga pada. Di merujuk kepada tempat, manakala pada merujuk kepada masa dan juga arah. Seterusnya, kita lihat kesalahan penggunaan kata sendama di atau pada. Contoh, kita lihat pada baris ke-6. NGO terbabit menampung kos bagi menjalankan aktiviti persatuan mereka di tahun hadapan. Jadi kita lihat di situ, tahun hadapan tidak merujuk kepada arah ataupun tempat, tapi dia menunjuk kepada masa. Jadi, kata sendi yang sesuai digunakan di situ adalah pada tahun hadapan. Baik, seterusnya ialah kata sendi ke atau kepada. Jadi ke digunakan untuk tempat dan juga masa, manakala kepada kita gunakan untuk menunjukkan ada hubungan antara sesuatu dan juga sesuatu. Akhir sekali ialah kesalahan penggunaan kata sendama ke atau kepada. Jadi kita lihat pada baris keempat, untuk menjadi calon Perdana Menteri Malaysia kepada Istana Negara sebelum jam 2 petang esok. Jadi kita lihat Istana Negara tidak merujuk kepada arah ataupun masa, tapi merujuk kepada tempat. Jadi kata sendama yang sesuai di situ ialah ke Istana Negara. Kata etimologi berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud ilmu yang mencari kebenaran. Pada zaman Yunani kuno, dipercayai bahawa makna yang paling tua adalah makna yang benar. Anggapan kuno ini tidak diterima lagi kerana konsep yang menjadi latar telah lenyap. Sejak tahun 1833, etimologi bermaksud sejarah sesuatu kata. Kesalahan berkenaan dengan etimologi dapat dilihat melalui dua aspek. Aspek yang pertama ialah kesalahan bentuk kata dan yang kedua ialah kesalahan makna. Pertama, kesalahan bentuk kata ini meliputi ejaan dan akan mempengaruhi sebutannya. Contoh kesalahan yang sering berlaku ialah istirahat. Mesti dieja istirahat. Kata tersebut ialah kata serapan daripada bahasa Arab. Istirahat yang bermaksud rehat. Kedua, kesalahan makna berlaku disebabkan tradisi merujuk kepada kamus tidak begitu ketara di dalam masyarakat kita dan penggunaan suatu kata itu hanya mengikut kebiasaan. Contoh kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan benda dan binatang digunakan untuk menanyakan nama orang. Apakah nama awak? Ini merupakan contoh yang salah. Kata yang betul ialah siapakah nama awak? Seterusnya, banyak dan ramai. Makna kedua-dua ini sering menimbulkan kekeliruan. Kebanyakan orang menganggap bahawa banyak adalah khas untuk binatang dan benda, manakala ramai khas untuk manusia. Sebenarnya, kata banyak juga boleh digunakan untuk manusia, binatang dan benda. Kata ramai pula boleh menunjukkan suasana tempat. Contoh yang dikaji berdasarkan e-berita daripada Ashkin Asmin pada 12 Disember 2023 yang lalu. Kita perlu promosikan keunikan di Sabah dan banyak sudah pihak luar termasuk daripada bidang akademik datang untuk melihat sendiri sistem tagal dilaksanakan. Pada ayat ini, perkataan banyak digunakan untuk manusia iaitu banyak sudah pihak luar. Oleh itu, kesalahan berkenaan etimologi ini sudah diperbaiki dari semasa ke semasa. Hukum DM. D bermaksud diterangkan dan M bermaksud menerangkan. Unsur yang diterangkan akan berada di hadapan, manakala unsur yang menerangkan akan berada di belakang. Sebagai contoh, pisang goreng. Terdapat juga kecualian hukum DM, iaitu unsur yang diterangkan akan berada di belakang dan unsur yang menerangkan akan berada di hadapan. Perkara ini boleh berlaku akibat kebiasaan dalam penggunaan, terutama nama-nama jawatan. Sebagai contoh, Perdana Menteri. Unsur yang menerangkan boleh berada di hadapan juga jika terdiri daripada perkataan yang menunjuk kepada bilangan atau nama panggilan. Contoh bagi bilangan, semua penduduk. Semua merupakan bilangan dan penduduk merupakan unsur yang diterangkan. Dan contoh bagi nama panggilan, sang buaya. Sang merupakan nama panggilan dan buaya ialah unsur yang diterangkan. Contoh lain yang dikaji melalui e-berita oleh Omar Ahmad tahun 2023. Menerusi Masjid Hijau, penyembatan tenaga dilaksanakan dengan penggantian lampu mentol kepada LED serta pilih air biasa kepada pilih cikap air yang membolehkan penyembatan air dilaksanakan. Melalui contoh ini, kita dapat lihat lampu mentol adalah kesalahan dalam hukum DM kerana lampu merupakan
unsur yang menerangkan dan mentol merupakan unsur yang diterangkan. Perkataan yang betul ialah mentol lampu.